Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali, nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Yusof, memetik di 183-10909. Okey, saya akan membentangkan tajuk pengenalan taklid. Pengertian taklid dari segi bahasa iaitu taklid itu berasal daripada perkataan qalada yang bermaksud membelenggu sesuatu di leher. Manakala pengertian dari segi istilah ialah taklid menurut ulama usul fiqh ialah beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Selain itu, taklid juga ialah mengikuti atau menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil secara bukti ia berpendapat demikian. Dalam hal ini juga, taklid ialah orang yang mengikut orang lain dengan meminta tuli, iaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar pengambilannya. Orang yang menerima pendapat orang lain itu dinamakan taklid. Menurut Imam Al-Ghazali, taklid ialah mengikut pendapat orang tanpa hujah. Kemudian menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili telah menjelaskan bahawa taklid pada istilah yang mengambil perkataan atau pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Maka secara umumnya taklid ialah mengikut atau mengambil pendapat orang lain yang tidak mengetahui dalilnya tanpa hujah yang kuat. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak kaedah bersifat bahasa berkaitan dengan usul al-ahkam dan lafaz metodologinya. Ia berkaitan dengan lafaz-lafaz nas serta sudut kedudukan atau keadaan terhadap makna. Dalam bab ini membicarakan mengenai dua bentuk lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua bentuk ini mempunyai perbezaan dari segi dilalahnya. Melalui bab ini diperkenalkan dengan dua istilah tersebut ialah istilah al-am dan al-khas. Antara yang lain, ia merupakan pembahasan lafaz yang ditinjau dari sudut cakupan terhadap lafaz iaitu al-am dan al-khas yang merupakan salah satu kaedah pengambilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Niradi. Nombor matrik saya di 183-10892. Okay, saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu definisi am dan khas. Okey, am dari segi bahasa ialah cakupan sesuatu baik dari segi lafaz atau selainnya. Manakala dari segi istilah pula, lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Kiranya am ni adalah satu lafaz mencakupi erti keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz seperti rijal atau dengan menggunakan isim mausul yang menunjukkan erti jamak atau isim isyarah. Okey, manakala khas ni pula, khas ni adalah lafaz yang menunjukkan pengertian dan maksud yang satu dan apa yang menunjukkan pengkhususan yang banyak. Ia merupakan lafaz yang diperlukan pengertian yang sesuai darinya dan bukan semua boleh dimaknakan darinya. Okey, yang seterusnya pembahagian am dan khas. Okey, am ni dia ada tiga bahagian. Yang pertama ialah al-baqi' ala umumihi, am yang tetap dengan keumumannya. Yang kedua ialah al-am al-murad bihi al-khusus, am tetapi yang dimaksudkan adalah khusus. Dan yang ketiga ialah al-am al-makhsus, am yang dikhususkan. Okey, manakala khas pula, khas ni dia ada dua. Yang pertama ialah mukhassis al-mufassil, al-mukhassis al-muttasil, iaitu istisna, sifat, syarat dan ghayah. Dan yang kedua ialah al-mukhassis al-munfasil, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Syarah, nombor matrik di 183-10905. Dan seterusnya saya akan sambung kepada contoh-contoh lafaz am dan khas. Pertama, untuk lafaz am kat sini adalah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqah, yang bermaksud ambillah sebahagian daripada harta mereka dan dijadikan
sedekah yakni zakat. Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Huraian dekat sini adalah lafaz yang bermaksud dia menjadi lafaz kerana dia halaru raqabah. Jamak yang dimakrifahkan dengan seorang budak. Di mana kat sini lafaz mutlak yang menunjukkan lafaz yang muktamad, di mana dia tidak ada qarinah yang lain. Dalil yang bermaksud memerdekakan seorang hamba menunjukkan lafaz yang muktamad pada dalil lafaz untuk memerdekakan seorang budak. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Izzat bin Huzaini, nombor metrik D183-10916. Saya akan menerangkan slide yang seterusnya, iaitu pandangan fuqaha di dalam hal am dan khas. Okay, kita tengok yang pertama iaitu pandangan fuqaha di dalam hal am. Jumhur berpendapat bahawa am yang ditakhsiskan ini ia menunjukkan kepada baki daripada afrad selepas takhsis adalah zani dan ia bukan qat'i. Seterusnya dalil takhsis di sini dia menunjukkan sebab, dan sebab itu yang boleh menjadikan sesuatu afrad yang lain selepas ditakhsiskan. So oleh itu disebabkan wujudnya kemungkinan itu, am ni dia tidak boleh dikategorikan sebagai qat'i. Dan jumhur usuliyah pula berpendapat bahawa am itu ia kekal pada keumumannya, yang menunjukkan ia banyak dan ia tetap menjadi lafaz am selagi mana tiada dalil yang mengkhususkannya. Baik, yang seterusnya kita tengok pula pandangan fuqaha di dalam hal khas. Jumhur ulama bersepakat mengatakan setiap lafaz khas ini ia menunjukkan pengertian yang pasti ataupun qat'i, iaitu ia tidak mengandungi kemungkinan lain lagi di dalam pengertiannya. So hukum yang ditunjukkan daripada lafaz khas ini adalah secara qat'i dan juga bukan zanni. Baik, sambungan slide yang seterusnya, saya akan beritahu pengalaman kumpulan kami di dalam penyediaan tugas yang diberikan. Baik, sepanjang pengalaman di dalam menyediakan tugas membuat slide mengenai hal am dan khas ni, yang pertama kami dapat belajar suatu perkara yang baru. Yang kedua, kami dapat membezakan hal am dan khas ni, bahagian-bahagian dia juga. Yang ketiga, kami dapat mengetahui penggunaan hal am di tempat hal am dan khas di tempat yang betul. Dan yang terakhir, kami dapat mengetahui istilah-istilah baru di dalam hal am dan